Didengar suara? Boleh tak? Boleh. Dapat dengar suara? Ya. Okay. Tes suara dulu. Okey tak? Dapat dengar suara? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Boleh tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Hari ini tajuk kita yang kita sambung pada bab yang keempat, iaitu alam ghaib, merangkumi malaikat, jin, syaitan dan juga iblis. Alam ghaib, maksud alam ghaib ialah alam yang wujud tapi tidak dapat dicapai oleh panca indera manusia. Setiap orang Islam wajib meyakini kewujudan makhluk-makhluk di alam ghaib, iaitu malaikat, jin, iblis dan syaitan, sekalipun tidak pernah dilihat oleh mata kasar mereka. Kerana berita tentang makhluk-makhluk ini diceritakan sendiri oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Perkara ghaib hanya Allah yang mengetahuinya. Oleh itu, penjelasan yang benar mengenai alam ghaib, sama ada alam malaikat, alam jin dan sebagainya, hanya yang datang dari Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran dan Al-Sunnah. Segala cerita dan kenyataan tentang alam ghaib tanpa ada sebarang dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka ia adalah dusta atau pembohongan dan tidak harus dipercayai. Boleh dengar elok kah? Boleh Ustaz? Boleh. Dengar. Kami dengar Ustaz. InsyaAllah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiada sesiapa pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib melainkan Allah. Melainkan Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Naml ayat 65. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan pada sisi Allah jualah anak kunci perbendaharaan segala yang ghaib. Tiada siapa yang mengetahuinya melainkan dia sahaja. Ini jelaslah daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri bahwasanya kunci bagi segala pembenaraan tentang
perkara gaib ini hanya ada pada Allah Ta'ala saja. Jadi kunci ini tujuannya adalah untuk membuka pintu. Jadi kalau dia tidak dibuka oleh Allah, maka mustahil untuk manusia dapat mengetahuinya. Jadi kerana itulah hanya perkara gaib yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang wajib kita percayai. Yang sesiapa yang tidak mempercayainya maka dihukum sebagai kufur. Adapun kalau ada orang lain yang mendakwa dia mengetahui yang gaib tanpa sandaran daripada Quran ataupun hadis, kalau menepati Al-Quran dan hadis, itu sudah maklumlah yang kita mempercayai, kan bukan kerana apa yang dia sampaikan, tapi kerana Quran dan hadis. Dan jika apa yang dia sampaikan itu tidak ada dalam Quran dan hadis, kita berhak untuk mendustakan dia, kerana untuk tidak mempercayainya. Dan kita tidak dihukum sebagai orang yang menolak kebenaran. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menegaskan bahawa anak kunci kepada pintu yang menyampaikan manusia kepada khabar-khabar yang gaib ini Allah Ta'ala sendiri yang pegang. Dan tidak bukan manusia. Jadi sebab itu orang yang mendakwa dia mengetahui sesuatu yang tersembunyi, itu kalau dia didustakan, maka dia tak boleh marahlah. Ya, kerana kita perlu berhati-hati dalam setiap orang yang mendakwa perkara yang gaib. Dan termasuk di alam gaib ialah malaikat. Jadi tajuk yang berikutnya iaitu berkenaan dengan malaikat. Malaikat adalah makhluk di alam gaib yang dicipta oleh Allah dari nur. Dan malaikat diciptakan daripada nur. Ini diceritakan oleh Rasulullah SAW. Khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marij wa khuliqa Adamu mimma wasafa lakum. Diciptakan malaikat dari nur, dari cahaya, diciptakan jin dari lidah api yang menyala-nyala, dan diciptakan Adam sebagaimana yang diterangkan kepada kamu akan sifat-sifatnya, iaitu daripada tanah. Hadis dalam Sahih Muslim, meyakini kewujudan malaikat beserta sifat-sifatnya yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah wajib. Ia terkandung dalam rukun yang 6, iaitu al-iman bil malaikah, yang beriman dengan para malaikat. Sesiapa mengingkari kewujudan malaikat atau mengingkari sifat-sifatnya yang dijelaskan oleh dalil-dalil qat'i dari Al-Quran atau As-Sunnah yang mutawatir, maka ia adalah kafir mengikut pandangan sekalian ulama. Jadi yang boleh dihukum kafir adalah orang-orang yang menolak sesuatu yang sabit dengan dalil yang qat'i. Yang dalil qat'i ini dia bertaraf yaqini, dalil yang pasti, iaitu yang datang daripada Al-Quran dan juga sunnah yang mutawatir. Sunnah Nabi ini dia ada dua kategori. Satu sunnah yang mutawatir dan satu lagi sunnah yang ahad. Sunnah yang mutawatir itulah yang dipakai oleh ulama-ulama, khususnya dalam aliran Asy'ariyah, Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, iaitu dalam mengisbatkan akidah yang boleh dihukum kafir orang yang menolaknya adalah yang sabit dengan sunnah yang mutawatir.
Adapun yang sabit dengan sunnah ahad, dia bertaraf zanni, dia panggil zanni al-ghalib. Dia bertaraf zanni al-ghalib. Jadi sebab itu seseorang yang menolak sesuatu yang sabit dengan sunnah ahad tidak boleh dihukum sebagai kafir, dia dihukum sebagai berdosa. Berdosa. Kecuali sunnah ahad yang diijma'kan oleh fuqaha, oleh ulama. Dan apatah lagi kalau sunnah ahad yang sudah ada asasnya daripada Al-Quran Al-Karim, maka sesiapa menolaknya, maka dia menolak Al-Quran Al-Karim. Ala kulli hal, para ulama mengambil pendirian untuk menjatuhkan seseorang dan Muslim itu sebagai kafir, dan perlu ihtiyat, perlu langkah berhati-hati. Tidak boleh bermudah-mudah. Hanya saja dia menolak sesuatu yang al-ma'lum min ad-din bil-darurah, sesuatu yang sedia diketahui daripada agama, dan dia tidak ada alasan-alasan kejahilan dan sebagainya. Dan alasan kejahilan sekalipun bukanlah keseluruhan kejahilan itu diterima sebagai alasan. Kejahilan sebagai contohnya dia baru masuk Islam, ataupun dia tinggal di suatu daerah yang tidak ada ulama, tidak ada orang yang menjelaskan dia dan sebagainya, barulah boleh dihukum sebagai kafir. Jadi setelah disemak, setelah diselidiki, dan kemudian dinasihatkan supaya dia minta ampun, bertaubat kembali kepada Islam, barulah boleh dijatuhkan hukuman sebagaimana yang layak dijatuhkan ke atas orang murtad ni. Kerana hukuman murtad ini sangat berat, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Kalau hukuman di dunia, dia dijatuhkan hukuman bunuh, jenazah yang tak disembahyangkan, dia tak boleh dikebumikan di kuburan orang Islam, dia hendaklah dipisahkan daripada isteri, kemudian dirampas hartanya. Jadi risikonya berat. Sebab itu tidak boleh bermudah-mudah menghukum seseorang itu yang Muslim sebagai kafir ataupun murtad. Jadi begitulah juga dalam masalah penafian tentang akidah ini. Maka ialah kafir mengikut pandangan sekalian ulama. Antara dalil kewajipan beriman dengan para malaikat ialah firman Allah, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul, yakni Nabi Muhammad SAW, telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman pun turut yang beriman sebagaimana Rasul beriman. Semua mereka, yakni Rasul dan juga orang-orang beriman, mereka beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Surah Al-Baqarah ayat 285. Dalam surah Al-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menegaskan orang yang mengingkari. Dia yang betulnya mengingkari ke mengingkari? Mengingkari ya. Masalah speaker tak dengar jawapan daripada sahabat-sahabat, tak dengar. Sekejap nak settle speaker ni.
Bluetooth mode has been on. Now is aux-in mode. Okey, suara dengar? Dengar tak? Dengar. Okey. Mengingkari. Mengingkari ke Mengingkari tak? I G. I ke I mengingkari ke Betul. betul Cuma ni. tertinggal G tak? Mengingkari. Mengingkari. Okey, betul. Okey. Okay. Dalam surah Al-Nisa Allah menegaskan orang yang mengingkari kewujudan malaikat sebagai orang yang amat sesat. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang kufur. Sesiapa Siapa yang kufur itu samalah ingkar, bukan iya. I. Sesiapa yang kufur ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Dhalalan ba'ida. Dan telah sesat sejauh-jauhnya. Dia, apa makna Allah Ta'ala sebut jauh? Sejauh-jauhnya. Sebab jalan yang lurus akan mendekatkan manusia dengan Allah. Dan juga dengan syurga. Jadi bila manusia tidak lagi berada di atas jalan yang lurus, maka manusia semakin menjauh. Semakin menjauh. Jadi akidah yang benar, akidah yang membawa manusia untuk semakin dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan syurga. Masuk dalam syurga akhirnya. Menghadap Allah, dapat melihat Allah. Dan bila manusia berakidah dengan akidah yang batil, maka semakin hari dalam kehidupan dia semakin jauh dengan Allah. Semakin jauh daripada syurga. Dan azab yang paling tersiksa manusia dalam neraka ialah apabila dia terhalang daripada melihat Allah untuk selama-lamanya. Itu maknanya jadi sinonim dengan akidah yang benar ini dan juga amal soleh, selain daripada jauh dekat tadi ni, iman, kufur, jauh dekat jauh. Iman dekat dengan Allah, kufur jauh daripada Allah Ta'ala. Salah satu lagi ialah rahmat dan juga laknat. Dia berlawan. Lawan rahmat adalah laknat. Dekat dengan Allah tu berada di jalan yang lurus, mengundang rahmat Allah. Akidah yang benar, la ilaha illallah, kemudian amal saleh, itu semua menyebabkan manusia itu berada dalam rahmat ataupun dekat dengan rahmat Allah. Adapun kufur mengundang laknat, dan maksiat mengundang laknat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna laknat ialah matrudatun, al-mal'un, orang dilaknat, yakni orang yang matrudun, yang terusir ataupun dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat malaikat. Antara sifat malaikat yang diceritakan Allah dalam Al-Quran Al-Karim, yang pertama, mereka dijadikan dengan mempunyai sayap-sayap. Dalam satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan Nabi SAW telah melihat Jibril dengan memiliki 600 sayap. Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim.
Banyaknya sayap menunjukkan kepada kemampuan untuk bergerak lebih pantas dalam melaksanakan arahan Allah dan menyampai risalahnya. Yang kedua, mereka sekalipun tercipta dari nur dan tidak dapat dilihat oleh mata, namun Allah memberi keupayaan kepada mereka untuk menjelma dalam pelbagai rupa jisim kasar yang baik dan atau elok. Contohnya malaikat Jibril yang menjelma sebagai seorang lelaki semasa masuk bertemu dengan Sayyidatina Maryam di tempat ibadahnya. Lihat surah Maryam ayat 16 hingga 17. Iaitu firman Allah, "Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya." Dan ceritakanlah kisah Maryam dalam Al-Quran, iaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutuskan ruh kami, kata Allah, yakni malaikat Jibril, kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya. Malaikat Jibril menjelma di hadapan Maryam dalam bentuk manusia yang sempurna. Jadi Maryam dia bukan Nabi kerana mengikut yang Iqtiqad Sunnah Jamaah, Nabi tidak ada di kalangan perempuan. Jadi Maryam dia awliya Allah, wali Allah. Jadi sebab itu wali Allah boleh melihat malaikat. Boleh melihat malaikat. Diberikan kepada Maryam ni dalam dipanggil rupa yang jelmaan dipanggil. Rupa dalam jelmaan. Tapi perkara gaib, macam kita sebut tadi lah, perkara gaib. Kalau seorang tu dia mendakwa dia melihat malaikat, kalau kita nafikan, tidak bawa kepada kufur kita. Dan tak seharusnya dia menceritakan. Kerana itu boleh mendatangkan fitnah. Sebab tu tidak semua benda-benda kita boleh ceritakan. Yang ketiga, mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah. Dia risikonya, kalaulah kita mudah-mudah dapat menerima dakwaan, dia kerana ada orang yang fasik. Dia menggunakan ini untuk mendakwa suatu kefasikan, suatu kesatan. Contoh macam Ayapin. Ayapin dia mendakwa, dia bersyarat dengan malaikat Jibril di langit atas sana. Jadi kalau semua orang mendakwa dia melihat Jibril, bertemu dengan Jibril, kita dapat benarkan, jadi akan terbukalah pintu fitnah kesesatan. Jadi sebab itu kita hanya menerima dakwaan ghaib daripada Quran hadis saja. Dan kita berihtiyat bahawasanya tiap dakwaan-dakwaan lain daripada Quran hadis kita tolak untuk tidak membuka pintu kepada kesesatan. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah, bukan anak-anak Allah sebagai mendakwa oleh orang musyrikin. Orang musyrikin mendakwa bahawasanya malaikat adalah banatullah. Dan sebagaimana adalah sedia maklumlah dalam Al-Quran. Orang musyrikin mereka mendakwa bahawasanya malaikat adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat semua beriman kepada Allah, tidak ada yang kafir. Malah mereka terikat dengan perintah dan arahan Allah, di mana mereka sekali-kali tidak pernah durhaka kepada Allah atau mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana surah At-Tahrim ayat 6 dan juga surah Al-Anbiya. Dalam surah ayat At-Tahrim, dalam surah At-Tahrim
menyebutkan ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di hujung surah At-Tahrim itu Allah Ta'ala menyebutkan tentang malaikat yang la ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak mendurhakai Allah terhadap segala yang diperintahkan Allah kepada mereka, dan mereka sentiasa mengerjakan segala yang diperintahkan Allah kepada mereka. Mereka tidak bertabiat sebagaimana manusia, iaitu mereka tidak makan dan minum, tidak tidur, tidak bersifat dengan lelaki atau perempuan. Maka oleh itu mereka tidak berkahwin dan beranak pinak. Mereka berada di alam lain yang tersendiri, di mana cara kehidupan mereka tidak sama dengan cara kehidupan di alam benda ataupun alam material. Jadi kalau ikut bahasa Imam Al-Ghazali, dia kata malaikat ini terdiri daripada malaikat bukan dipanggil para ulama khilaf dalam masalah adakah para malaikat ini dia terdiri daripada jauhar, ataupun mereka ni lain daripada jauhar. Bagian mengatakan mereka ni adalah jauhar. Daripada jauhar terbentuknya jisim, jirim dia jisim. Jadi sebagian menyatakan malaikat ini terdiri daripada jisim yang latif, dipanggil. Jisim yang latif. Jisim yang halus. Dan ada menyatakan tidak, mereka bukan terdiri daripada jauhar, sekaligus tidak jisim. Mereka ni termasuk dalam alam yang istilahkan dengan alam al-mujarradat, dipanggil. Alam al-mujarrad. Ataupun ahli falsafah kata alam uqul, alam intelek. Alam intelek. Alam yang tidak ada jasad lah. Ada kewujudan tapi tidak ada jasad. Tidak ada material, tidak ada. Wallahu a'lam. Dia kalau dalam diri manusia ni alam mujarradat ini ruh lah. Sekarang ni roh ni dia menumpang pada jasad. Nanti bila mati nanti atau sebelum dia menumpang pada jasad, dia berdiri sendiri. Dan selepas ini bila mati dia akan berdiri sendiri balik semula. Jadi alam roh ni dia sama macam alam malaikat. Kalau ikut ahli falsafah dia panggil alam yang dipanggil apa? Alam yang bebas daripada material dipanggil. Dalam bahasa Arab material itu dipanggil al-maddah. Ya, alam maddah. Maddah ini bukan maddah. Maddah ni boleh memanjang dipanggil. Makna boleh dibentuk. Dia asal daripada jauhar. Jauhar ni adalah unsur yang paling kecil. Kata mana kalau satu benda tu contoh macam buku ni. Yang buku kita katakan buku ni dia terdiri daripada kertas. Dia punya cantuman kertas. Kertas ni kalau kita koyakkan dia cantuman daripada orang kata apa? Katalah kita kata dia dibuat daripada bahan kayu. Pulpa dia panggil. Pulpa kah? Maknanya bahan kita kata. Kemudian cantuman bahan tu kita rincik sampai yang paling halus sekali tu yang jauhar. Paling halus, tak boleh halus lagi daripada tu. Berjauhar. Jadi sebab itu dia ada bentuk, ada surah, ada madah dia panggil. Madah ni makna benda yang orang kata apa? Boleh dibentuk. Itu madah. Cantum boleh dibentuk. Dan
Jadi sebab tu setiap makhluk ni dia ada orang kata apa? Tempat dan ruang. Dia tempat dan ruang. Dan satu lagi kalau kita nak tambah bentuk. Jadi alam fizikal begitulah. Dia ada tempat, dia ada ruang, dia ada bentuk. Tapi alam malaikat dia ada tempat dan mengambil tempat, mengambil ruang. Masa, tempat, bentuk, 3. Itu alam fizikal lah. Masa, tempat dan juga bentuk. Tapi alam malaikat dia 2 saja. Alam ruh pun sama. Masa dan tempat. Masa dan tempat. Tapi bentuk wallahualam. Jadi sebab itu kalau malaikat sendiri dia nak bertemu dengan manusia, dia kena panggil apa? Menjadi bentuk lah. Sebab manusia ni dia memang berinteraksi dengan bentuk. Berinteraksi dengan bentuk. Itu kalau kata malaikat, kalau dia nak bertemu dengan manusia, dia kena masuk dalam alam manusia. Jadi alam manusia ni adalah alam bentuk. Boleh tak kalau manusia nak bertemu dengan malaikat di alam malaikat? Jadi kalau malaikat bertemu dengan manusia di alam manusia, itu memang tak andaikan. Ini tak ada kaitan dengan akidah. Maknanya kalau nak percaya boleh, tak nak percaya pun tak apa. Ini kita cerita perbahasan falsafah. Tapi malaikat bila dia nak bertemu dengan manusia, dia masuklah alam manusia berdasarkan apa yang kita faham daripada nas. Mana dia kena menjelma lah ke dalam bentuk, dia panggil. Bentuk seorang lelaki. Rasulullah pun dalam majlis. Malaikat menjelma menjadi seorang lelaki masuk dalam majlis Nabi. Tanya Nabi, iman apa? Ihsan apa dia? Islam apa dia? Ihsan apa dia? Tadi kita baca ayat tadi, malaikat masuk dalam alam manusia menjelma di depan Maryam. Sayyidatina Maryam. Mana dia terpaksa menjadi bentuk lah. Tidak macam mana dia nak berinteraksi dengan manusia. Soalan sekarang ni, boleh tak kita bertemu dengan malaikat bukan di alam kita, di alam sana, alam malaikat. Jadi boleh, iaitu maknanya alam mimpi. Alam mimpi, dalam mimpi. Dalam mimpi, iaitu dalam mimpi ni manusia tidak lagi berinteraksi dengan jasad tapi dengan ruh. Sebab itu dalam mimpi manusia ni dia tidak terikat lagi, dipanggil, dengan peraturan dunia. Sebab itu kita boleh pergi ke Mekah. Orang bermimpi pergi ke Mekah. Siap dengan selesai tawaf dan sebagainya. Kalau kita dalam alam jasad ni, alam mulk dia panggil, alam biasa ini, kita nak kena naik bas daripada Perlis. Kalau orang Perlis lah, pergi ke airport dulu. Ada makan dah sehari. Kemudian daripada airport pula tunggu pula 3-4 jam sebelum naik flight. Kemudian naik flight dah 8 jam. Kemudian daripada Jeddah ke Mekah dah 3-4 jam. Jadi mengambil masa yang panjang. Nak tawaf lagi 2 jam. 2 jam, sejam, 2 jam tawaf. Tapi bila kita bebas daripada Allah Ta'ala takdirkan kita bermimpi, bebas daripada keterikatan dengan alam ini, alam bawah ini, kita berada di alam mimpi, alam ruh. Jadi pergerakan tu dia cepat. Wallahualam itu sebahagian yang pernah anda bacalah dalam perbahasan-perbahasan falsafah, dan tapi tak ada terjemahan lagi lah. Kalau tuan-tuan dan perempuan berminat untuk membaca tentang falsafah yang agak terkawal, masih lagi berpegang dengan disiplin Asy'ariyah, ya. Kalau Salafiyah memang dia tolak falsafah.
dia tolak dia panggil, jadi dia tak perlu baca lah. Kalau Asy'ariyah tidak tolak falsafah, tapi perlu berhati-hati kerana di sana kalau tuan-tuan sekalian baca falsafah Ibn Sina bukan Asy'ariyah. Ya, Ibn Sina dia mirip, wallahu a'lam, saya mirip pada Syiah, mirip pada Syiah. Ibn Rushd pun bukan Asy'ariyah, tapi dia dekat dengan Asy'ariyah. Ibn Rushd memang dia sama macam Ibn Rushd, dia kalau nak baca falsafah yang mirip pada Asy'ariyah ni, tafsir Ar-Razi, tafsir Mafatul Ghaib Imam Ar-Razi. Walaupun bukan semua pandangan Ar-Razi itu al-mu'tamad dalam Asy'ariyah, bukan semua. Ada yang tidak mu'tamad mengikut mazhab al-Asy'ariyah. Tapi boleh baca insya-Allah. Cuma tidak ada terjemahan lagi lah tafsir Ar-Razi. Di awal serta dalam penghuraian surah dan penghuraian surah Al-Fatihah pun dia dah cerita pada surah Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Imam Ar-Razi sudah pun memperincikan alam tu, alam mujaradat, alam dipanggil jisim latif dan sebagainya. Dan perbahasan falsafah ni perbahasan yang agak menarik yang boleh membuka minda kita. Ya, maknanya sebab kita memerlukan sebelum kita di samping kita ataupun sebelum kita menerima teori-teori sains tentang alam ini, maka kita perlu juga untuk meninjau pandangan-pandangan ahli falsafah kita sendiri tentang alam ini. Kerana ahli falsafah sains dia tidak cerita tentang arash, dia tidak cerita tentang alam malaikat, dia tidak ceritakan tentang Sidratul Muntaha, dan dia tidak cerita tentang roh. Jadi ahli-ahli falsafah Islam lah yang mereka cuba untuk mengungkap, dia panggil teori-teori falsafah yang selari dengan Al-Quran Al-Karim. Yang selari dengan Al-Quran Al-Karim, walaupun mungkin ada yang tersilap, yang tersalah dan sebagainya, tidak jauh insya-Allah. Yang tidak jauh daripada ni. Dan ada ahli falsafah yang mirip pada Mu'tazilah. Itu biasanya akidah Syiah sebenarnya akidah Mu'tazilah. Yang Syiah wallahu a'lam. Sekat ini faham, dari segi akidahnya mereka adalah mirip ataupun Mu'tazilah itu sendiri. Wallahu a'lam. Okay, balik pada tajuk kita. Dan Ana ada buat satu nota tentang istilah-istilah yang digunakan oleh ahli falsafah lah, ahli falsafah Islam, istilah jauhar, istilah jisim, istilah Arab dia panggil. Ada nota. Tapi Ana tulis tu untuk Ana sendiri. Kalau tuan-tuan nak bolehlah, Ana boleh bagi insya-Allah. Yang berminat lah, untuk minat. Sebab tanpa mengetahui, memahami istilah-istilah ni memang sukarlah untuk faham. Jadi bila tahu istilah ni, jadi bila baca dalam mana-mana kitab ahli falsafah Islam, sama ada Ibn Rushd kah, sama ada Al-Farabi kah, sama ada Al-Kindi kah, sama ada dan sebagainya, insya-Allah senang untuk memahami. Kerana istilah-istilah ini agak panggil memang tak ditulis lah dalam walaupun adalah jauhar sikit ditulis dalam kitab-kitab akidah ini. Ulama Ahlul Kalam, ulama Asy'ariyah, dia hanya tulis yang diperlukan untuk kita faham akidah saja. Adapun untuk tawasul, untuk membaca lebih lanjut tentang falsafah itu mereka tak tulis kerana tidak ada keperluan untuk ni. Tapi Imam Ghazali sendiri pun tak mengesyorkan. Tidak mengesyorkan orang awam disibukkan dengan falsafah ini. Tapi kita kena ingat satu benda. Kita hidup pada zaman hari ini, kita berdepan dengan falsafah sekular, berdepan dengan
dipanggil Syiah sendiri. Syiah telah membawa falsafah mereka jauh sampai ke dalam tradisi keilmuan Eropah itu sendiri. Ini kejayaan Syiah lah. Ini kejayaan Syiah. Bila contoh macam Syed Hussein Nas, itu tokoh falsafah yang agak ketara dalam disiplin dipanggil moden hari ini. Jadi pemikiran dia dipelajari dan dia adalah Syiah. Setakat yang dia faham lah. Dia adalah Syiah walaupun dia taklah menajar Syiah dalam perbahasan-perbahasan falsafah dan tulisan-tulisan falsafah dia. Tapi memang dia mempromosi pemikiran-pemikiran tokoh seperti Mullah Sadr, falsafah Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Kemudian falsafah As-Surawardi, Al-Ishraq, iluminasi, Ishraq, falsafah Al-Ishraqiyah. Dia ada dua sebenarnya versi falsafah, dia panggil Ishraq ni, cahaya, dia panggil konsep cahaya. Imam Ghazali dan juga As-Surawardi. Wallahu a'lam. Maksudnya macam As-Surawardi mungkinlah dia panggil saling mempengaruhi. Kerana Imam Al-Ghazali juga ada juga mengungkapkan tentang cahaya, dia panggil konsep cahaya. Ketika dia menghuraikan ayat Allahu nurus samawati wal ard, ada buku dia yang tersendiri, Mishkat Al-Masabih, dan baru dia nak pergi ke kedai buku Pustaka Nurani di Kangang, ada buku dia terjemahan Imam Ghazali, terjemahan kitab Imam Ghazali Mishkat Al-Masabih, dan insya-Allah mungkin kita boleh bacalah. Dan sejauh mana kita dapat faham tu Allah, mana pun sendiri pun hanya belek-belek saja dalam bahasa Arab dia. InsyaAllah saya rasa macam boleh faham lah. Boleh faham insyaAllah. Dan kita baca karya ulama ni yang tak faham, kita tinggal lah. Itu saja. Ada setengah orang dia takut baca. Ada pula dia lagi tambah takut bila ada orang sebut baca buku ni berguru dengan syaitan. Jadi kalau macam tu, tak boleh baca buku lah. Ulama pun tak boleh tulis kitab. Berguru dengan syaitan kalau dia baca buku saja tanpa keluar untuk menuntut ilmu. Jadi kalau kita menuntut ilmu pada masa yang sama, kita menuntut ilmu. Sebab tu Anda pernah pesan pada sahabat-sahabat sekalian, kita kena mengaji sungguh-sungguh, faham sungguh-sungguh prinsip akidah Asy'ariyah, mengaji bagi faham sungguh-sungguh, dan itu sebagai landasan. Dan sebagai landasan, kemudian kita bacalah apa saja nak baca. Materialist ke, liberal ke, nak baca pemikiran mereka, nak baca buku-buku falsafah Eropah ke, dan sebagainya, Aristotle ke, Socrates ke, dan sebagainya, bacalah. Tapi kita berada di atas landasan akidah Asy'ariyah, dan itu menjadi satu garis dia panggil. Kalau yang bercanggah itu kita tahu ni bercanggah dengan Asy'ariyah. Nah, ini selari dengan Asy'ariyah. Jadi senang untuk kita nak, kalau ditakdirkan oleh Allah untuk kita menjadi pendakwah, mana kita tahu pemikiran orang lain. Kita tahu pemikiran orang lain dan kita tahu ayat apa yang sesuai untuk kita baca kepada mereka. Itu penting untuk kita. Sebab kita hidup pada zaman pemikiran yang luas, yang ditulis, yang dikongsikan. Tiba-tiba kita tak berminat dengan falsafah ni, jadi macam mana kita nak sembang dengan orang? Jadi, maka berlakulah sebagaimana yang berlaku pada hari ini. Bila kita yang berakidah Asy'ariyah ini tidak tahu apa yang ada dalam minda orang lain, lontaran-lontaran yang kita ungkapkan itu dia lebih pada syok sendiri. Dia panggil. Mana banyak dia panggil orang kata apa, sama ada yang kita pelajari, tawasuk lah, yang kita perluaskan itu hanyalah dipanggil kita ya, bahasa seronok berhujah sama-sama kita, tapi hujah-hujah itu sebenarnya tidak ada pun lagi.
Contohnya macam kita bergelumang dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah yang dulu dah tak ada zaman lah ni. Mu'tazilah yang membahaskan tentang orang kata apa, takdir, qadariyah, jabariyah. Mu'tazilah yang membahaskan tentang Quran makhluk, tak makhluk. Dah tidak ada zaman lah ni. Tapi kita masih pelajari, kita masih berdebat seolah macam orang kata apa, hebat, terlalu hebat dah kita ni. Sebenarnya dalam minda kita lah. Tapi kalau betul kita nak berdebat dengan Mu'tazilah moden ini, itu liberal. Kena baca teori liberal dan juga liberalisasi sekarang ni yang sedang hebat sekarang ni yang berlaku dalam masyarakat kita ini, dan begitu juga etis saintifik dipanggil. Teori yang melata pada zaman hari ini sebenarnya ialah teori Darwin dipanggil. Sains ala Darwin yang mengkaji fenomena alam tapi tidak menerima kehadiran Tuhan. Maka ditafsirkan alam itu mengikut dipanggil natural istilahnya natural dipanggil. Cuba kesan tengok. Kalau rajin tengok Discovery 550. Cuba tengok pengungkapan. Ujung sekali, kesimpulan sekali, dia akan kaitkan dengan evolusi dipanggil. Proses yang berlaku ni adalah dia akan sebut, dia akan sebut, dia kata ini adalah buaya ini dia berasal daripada nenek moyang dia 1 juta tahun yang lalu. Dia akan kaitkan begitu. Maka itu semua teori dipanggil peneguhan kepada teori Darwin tanpa kita sedari, sebab rupanya dunia ni sudah pun menelan dipanggil, menelan. Dan wallahu alam, ana pun tak pasti sama ada masih kekal silibus sains sebagaimana zaman mengaji dulu. Tidak ada walaupun satu kalimah Allah Ta'ala. Tidak ada. Dalam buku sains lah, biologi, buku sains, buku matematik. Semuanya sains lah dipanggil. Tidak ada langsung nak sebut kata inilah kejadian Allah ke. Atau nak buka buku dengan bismillah ke, tidak ada. Tak tahulah sekarang ni ikutlah ada, wallahu alam. Cuma ana agak seronok lah, gembira baru ni dah tengok dalam, mungkin tertengok sebab tak ada keperluan pun nak tengok dalam saluran TV pendidikan. Apa nama tu yang milik TV RTM punya? Didik TV. Ya. Ada satu sesi tu ada dia sains, dia sebut juga mana orang yang mengajar tu, dia sebut juga ini dia punya kejadian Allah Ta'ala dan sebagainya lah. Walaupun tak masuk receiver, nak tahu. Sebab dia nampak macam canggung. Tapi dia sebut juga. Maknanya dia kaitkan juga. Alhamdulillah, maknanya tu kesedaran orang yang mengajar lah. Sebenarnya Allah Ta'ala ni perlu ada setiap muka surat. Dalam sains tu. Kerana dalam Quran memang nak macam tu. Quran memang nak manusia mengaji ilmu alam lebih daripada mengaji fiqh. Ayat fiqh dalam sekitar 300, 400, 500. Ayat tentang fenomena alam ni ada 1,700. Ada 1,700. Ayat tentang Allah Ta'ala menyebutkan matahari, bulan, tumbuh-tumbuhan. Dan disebut dengan, walaupun bukan bentuk teori, dalam bentuk fenomena, tapi dengan detail. Dengan detail. Allah Ta'ala sebut dialah yang membelah, dia panggil Faliqul Habbi wan Nawa, yang membelah bumi, yang belah bumi. Kerana anak pokok ini, dia nak tumbuh ini, dia terpaksa menerjah beberapa lapisan. Yang pertama, dia terpaksa menerjah cengkerang dia sendiri. Kemudian dia terpaksa menerjah, dipanggil bumi itu sendiri. Jadi dia panggil itulah. Tapi manusia sekarang ni sudah pun memerhati. Sayangnya tidak dikaitkan dengan Allah. Tidak dikaitkan dengan Allah. Jadi tanggungjawab kita lah orang Islam untuk membawa sains pada hari ini kepada satu saja lagi. Iaitu menggunakan sains untuk mengenal Allah.
yang mengenal Allah Ta'ala. Kalau kita perasan, Barat hari ini, dia telah, orang kata apa, dia telah berpegang dengan satu sikap, sayang Allah Alam, betul ke tak boleh istilah tu, yang itulah yang menyebabkan kerosakan alam ini. Mempelajari alam, undang-undang alam untuk mengatasi alam. Begitu. Untuk mengatasi alam. Maknanya kita boleh menewaskan apa saja kalau kita tahu macam mana alam ini berjalan. Jadi dia kaji graviti, panggil, supaya kita boleh sejauh mana kekuatan graviti, bila kita dapat melepasi kekuatan itu, mana kita boleh keluar daripada bumi lah. Dia memang itu yang berlaku, sebab tu roket dia cipta dan dia boleh, mana tidak, manusia tak akan boleh keluar daripada bumi ini. Dan kita mengkaji marikh, kita kenal marikh, maka kita boleh menawan marikh, planet marikh, kita boleh hidup di sana. Dan dia terbawa-bawa sehingga kan dia mengkaji kekuatan manusia untuk menewas sesama dia. Maka terciptalah bom dan saling berlumba-lumba untuk mencipta senjata yang paling kuat. Bila orang kata apa, Rusia cipta kapal terbang kita kata jet pejuang, nanti mereka akan cipta yang lebih tinggi daripada itu. Nanti dia bersaing begitu. Padahal Allah Ta'ala menyebutkan bahawasanya manusia ini, sekalian alam ini ditundukkan kepada manusia. Untuk apa? Untuk manusia gunakan bagi mengabdikan diri kepada Allah. Bagi mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyaklah kalau kita nak bicarakan tentang Quran ni, memang Quran ni lebih, kalau teori sains dalam Quran, teori ekonomi dalam Quran, jika dilaksanakan, akan menselarikan manusia dengan alam ini dalam bentuk semua mereka itu saling melaksanakan tugas masing-masing. Mengikut dipanggil yang ditetapkan oleh Allah, dan itulah Allah Ta'ala sebut dengan bahasa bertasbih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih kepada Allah segala yang ada di alam, langit dan bumi. Jadi manusia, kamu sebagai makhluk yang paling cerdik, kalau mereka bertasbih, maka kamu kena lebih daripada itu lagi. Kerana kamu jadikan sebagai khalifah. Jadi bila manusia gagal bertasbih, maka manusia lah yang merosakkan alam. Manusia lah yang merosakkan alam ini. Okey, tajuk yang berikutnya, kumpulan malaikat dan tugas-tugas mereka. Dan kalau kita baca ni, tugas-tugas malaikat ini, kita akan menyedari bahawasanya kita ni berada di jauh ke hadapan daripada sains moden. Kerana sains moden ni dia baru menemui bahawasanya alam ini berjalan dengan begitu teratur. Tapi kita, Allah Ta'ala dah beritahu lah dalam Quran bahawasanya setiap perjalanan di alam ini, mereka ada dipanggil malaikat-malaikat yang bertugas dengan tugas masing-masing. Ada yang menghidupkan, ada yang matikan, ada yang mana Allah Ta'ala yang mentakdirkan. Tapi dilaksanakan oleh malaikat-malaikat. Pembesar-pembesar malaikat itu Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Jibril adalah ketua para malaikat. Tugasnya ialah menyampaikan wahyu. Dalam Al-Quran Allah menamakan dengan Ruhul Qudus dan Ar-Ruh Al-Amin sebagai muliakannya. Jadi Jibril selain daripada dalam Quran namakan Jibril, dia dinamakan juga dengan Ruhul Qudus, dinamakan juga Ar-Ruh Al-Amin. Mikail ialah malaikat yang tugaskan untuk mengatur urusan rezeki. Israfil ialah malaikat yang tugaskan meniup semboyan pada hari kiamat banyak 2 kali. Israel ialah ketua kumpulan malaikat yang bertugas mengambil nyawa. Ia dinamakan Al-Quran dengan malaikat maut.
Katakanlah ya Muhammad, nyawa kamu akan diambil oleh malaikat maut yang ditugas berbuat demikian ketika habis ajal kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu untuk menerima balasan. Surah Sajdah ayat 11. Yang kedua, kumpulan malaikat pemikul arash. Malaikat yang memikul arash dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih, memuji Tuhannya dan beriman kepadanya. Yang ketiga, kumpulan malaikat yang berlegar di sekeliling arash. Dan kamu, wahai Muhammad, akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di sekeliling arash, bertasbih sambil memuji Tuhan mereka. Surah Zumar ayat 75. Dan ada kumpulan malaikat yang menjaga syurga. Mereka dipanggil khazanatul jannah. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam syurga berpasuk-pasukan. Sehingga apabila mereka sampai ke syurga itu, pintu-pintu yang telah pun dibuka dan malaikat-malaikat penjaganya mengalu-alukan kedatangan mereka dengan berkata, salam sejahtera kepada kamu, bahagialah kamu, maka silakanlah masuk dalam syurga ini dengan keadaan tinggal kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Surah Az-Zumar ayat 73. Kemudian ada malaikat-malaikat yang bertugas diberi tugas menjaga neraka. Yang dipanggil oleh Allah dengan azabannya. Sebagaimana surah Al-Alaq ayat 18. Bilangan mereka sebagaimana menyatakan Allah ialah 19 malaikat. Tahukah kamu apakah neraka Saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Saqar mana semuanya akan binasa, akan musnah. Masuk dalam neraka itu neraka Saqar ini dia tidak akan membiarkan apa-apa pun, tidak meninggalkan, tidak membiarkan, melainkan semuanya akan dibinasakan. Neraka Saqar adalah pembakar kulit manusia. Dijaga oleh 19 malaikat penjaga. Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami jadikan bilangan mereka itu melainkan untuk menjadi cobaan bagi orang kafir. Cobaan yang mana siksaan bagi orang kafir. Ketua mereka bernama malaikat. Ketua mereka bernama malaikat Malik. Dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk menjadi cobaan bagi orang-orang kafir. Itu kena rujuk baliklah surah Al-Mudassir. Apa tafsiran mufassir yang tentang maksud malaikat-malaikat itu menjadi cobaan. Kerana dalam Quran, perkataan fitnatun, dia boleh memberi makna azab, boleh memberi makna imtihan, ujian, dan boleh memberi makna kesengsaraan. Nanti kita kena rujuk baliklah apa makna cubaan di sini ya. Sama ada memberi makna azab ataupun cubaan dengan makna ujian, kerana ada juga yang Allah Ta'ala turunkan untuk menguji manusia sejauh mana mereka dapat beriman. Yang dapat beriman. Sebab itu
ketua mereka bernama Malaikat Malik dan mereka yakni penghuni neraka berseru, wahai Malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan saja kami. Dia menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini, dalam neraka ini. Dalam kitab asal memang teks Quran tu adalah, cuma dalam ringkasan ini untuk meringkaskan, untuk mengelakkan muka surat terlalu banyak, jadi ada tempat-tempat hanya dimasukkan pengertian saja. Kemudian ada kumpulan malaikat yang tugaskan menguruskan manusia. Malaikat-malaikat meniupkan roh kepada janin di dalam perut ibu apabila berusia 120 hari. Itu disebutlah hadis. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ada malaikat-malaikat yang ditugaskan mengawasi segala ucapan, perbuatan, amalan dan tindak tanduk manusia dan mencatatnya. Dan sesungguhnya, kata Allah, ada malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawasi segala bawaan kamu. Malaikat yang mulia serta ditugaskan menulis amal perbuatan kamu. Mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. Sesungguhnya orang yang berbuat baik bertempat dalam syurga yang penuh nikmat. Dan sesungguhnya orang yang bersalah bertempat dalam neraka yang menjunjulang apinya. Dan ada malaikat-malaikat yang ditugaskan menjaga manusia di sepanjang peringkat umurnya. Dan dalam setiap keadaannya, mereka dinamakan Allah sebagai Al-Mu'aqibah dan juga malaikat hafazah. Sebagai firman Allah surah Al-Ra'du, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Dan dialah yang punyai dalam surah Al-An'am ayat 61. Tadi surah apa? Surah Al-Ra'du ayat 11. Dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas semua hambanya dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan. Dia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami yang tugas mencabut nyawa. Dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajipannya. Jadi malaikat kita ni, malaikat ni yang kita kata Imam Ibn Katsir, yang pada sisi bersama kita ni ada 4 malaikat. Malaikat yang mencatat kiri kanan, dan malaikat yang menjaga depan belakang. Jadi 4 semualah malaikat yang mencatat kita. Ada kanan dan kiri. Kanan mencatat yang baik, kiri mencatat yang buruk. Ucapan, perlakuan kita yang buruk, dicatat oleh kiri lah. Malaikat yang depan belakang itu menjaga kita. Hafazah. Kemudian tiba masa kita meninggal, malaikat maut lah yang akan mencabut nyawa kita. Kemudian malaikat-malaikat yang tugaskan mencabut nyawa adalah ayat 61 surah Al-An'am tadi. Allah berfirman, apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami yang bertugas mencabut nyawa, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajipannya. Jadi setiap inci alam ini ada malaikat yang menguruskannya. Setiap inci alam ini ada malaikat yang menguruskannya. Kumpulan malaikat yang tugaskan mengurus urusan yang lain, mengatur dan menyusun pentadbiran alam. Boleh lihat surah An-Nazi'at ayat 1 hingga 7. Iaitu fal mudabbirati amrah. Itu fal mudabbirati amrah. Dan demi malaikat yang mentadbir urusan Tuhan di alam ini. Boleh tengoklah ayat 1 hingga 7 awal surah An-Nazi'at. Kemudian surah Az-Zariyat ayat 1 hingga 6. Surah Az-Zariyat. Yang kedua, malaikat yang mendorong manusia melakukan kebaikan dan mentaati Allah. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya bagi syaitan ada bisikan-bisikannya pada anak Adam, dan bagi malaikat juga ada bisikannya. Bisikan syaitan ialah ancaman dengan kejahatan atau keburukan dan pendustaan terhadap kebenaran. Adapun bisikan malaikat ialah janji kebaikan dan membesarkan kebenaran.
Maka sesiapa mendapati ia mendengar bisikan malaikat, maka sedarilah bahawa ia dari Allah. Yang bisikan itu dari Allah. Dan hendaklah ia bertahmid kepada Allah. Dan sesiapa yang mendapati ia mendengar bisikan sebaliknya, yang bisikan syaitan, maka hendaklah ia berlindung dengan Allah dari syaitan. Jadi wallahu alam, maka tambah kita boleh kata ada malaikat tadi, malaikat kiri kanan yang mencatat, malaikat depan belakang yang menjaga, dan malaikat yang membisik, yang bisik-bisikkan kebaikan, memberi ilham-ilham yang baik pada hati jiwa kita, dan malaikat maut. Malaikat maut. Yang kemudian ada malaikat bersama orang beriman, memberi semangat kepada mereka untuk mentaati Allah, membantu mereka dan beri suntikan semangat kepada mereka di medan perang. Ini malaikat-malaikat yang hadir ketika orang Islam berperang. Hadir ketika Badar, hadir ketika Uhud. Dan sepanjang zaman insya-Allah. Malaikat-malaikat yang hadir ketika orang Islam berperang. Yang keempat, memohon ampun. Malaikat yang memohon ampun untuk orang beriman dan mendoakan keselamatan mereka. Sabda Nabi SAW, para malaikat berdoa untuk siapa di kalangan kamu selama ia berada di tempat salatnya di masjid atau musalla, di mana mereka berkata, Ya Allah rahmatilah dia, Ya Allah ampunilah dia, Ya Allah kurniakanlah taubat padanya, selagi dia tidak menyakiti orang lain di situ dan selama dia tidak berhadas. Jadi sebab itu bila kita masuk dalam masjid, dalam surau, kena sentiasa jaga wuduk. Sebab bila saat kita habis wuduk, malaikat sudah tidak berdoa untuk kita. Sebab setiap kelebihan yang dijanjikan oleh Nabi, dia terikat sallallahu alaihi wasallam dengan syarat yang Nabi sebut. Dalam sini untuk orang yang berada dalam masjid dan juga dalam surau dan musalla, untuk dia tidak kehilangan selawat, yakni doa malaikat, dia kena buat dua, jangan menyakiti orang lain dalam semasa salam tu. Mana jangan melangkah kepala orang, dan jangan kita kata apa ni, kadang-kadang mentang-mentang kita tu ada tempat kosong depan sana, kita kira main rodong gitu saja, sehingga mengganggu orang dan sebagainya. Mana kena minta dengan elok lah, minta laluan. Okay. Sebab saya nak pergi depan sana, saya nampak ada tempat kosong. Di tempat-tempat kita tak pergi sangat ketara, tapi kalau tengok di Timur Tengah, masjid sesak dan sebagainya, kadang-kadang tolak menolak dan sebagainya. Itu menyebabkan kita kehilangan doa malaikat. Kemudian malaikat-malaikat yang beri khabar gembira kepada orang-orang beriman ketika hampir mati. Dalam kuliah tu, saya selalu baca ayat ini, surah Fussilat ayat 30. Dan yang terakhir, menyoal, malaikat yang menyoal ahli kubur sebab dikumikan, iaitu malaikat Munkarun wa Nakirun. Sabda Rasulullah, sesungguhnya seorang hamba Allah apabila dikumikan dalam kuburnya dan sahabat handainya yang menghantarnya berpaling pulang, dan ia sesungguhnya mendengar bunyi tapak-tapak kasut mereka melangkah pulang, maka datanglah dua malaikat lalu mendudukkannya dan mereka berdua menyoalnya. Namakan malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian bilangan malaikat. Okay, kita baca satu perenggan ni, dua perenggan dengan malaikat, kemudian kita tamatkan insya-Allah. Karena selesai kita malaikat, masuk jin, iblis dan syaitan. Tajuk yang terakhir kita tentang malaikat itu bilangan malaikat. Jumlah para malaikat amatlah banyak dan tidak mengetahui bilangannya melainkan Allah sahaja. Terdapat keterangan dari hadis Rasulullah SAW menggambarkan betapa ramainya para malaikat di alam langit, iaitu sabda baginda. Malaikat ni tempat tinggal dia di langit. Tempat tinggal di langit. Dia hanya turun bila Allah Ta'ala perintahkan. Alam langit atas sana dipanggil alam malakut. Alam malakut. Alam bawah ni, di sisi ahli falsafah disebut alam al-mulk. Alam al-mulk. Alam mulk. Itulah ayat Quran. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tapi al-mulk itu kerajaan. Kerajaan ni merangkumi semualah. Tapi cuma istilah ahli falsafah Islam. Untuk dia sebagai ringkasan lah, bila kita baca buku mereka, bila dia mengatakan alam al-mulk, kita tahulah alam di bawah langit yang pertama. Ya, ataupun alam al-mulk lah, alam bawah. Kalau nak mengungkapkan alam atas,
dia panggil alam al-malakut. Alam malakut. Alam ketuhanan pula, lebih pada alam malakut pula dia ungkapkan, tapi ini diambil daripada Kristian. Dia ada juga ahli falsafah Islam yang dia guna. Alam lahut. Alam lahut. Alam lahut tu alam, dia panggil alam ni lah, alam wallahu alam. Alam kita ni mungkin kita kata alam atas daripada Sidratul Muntaha. Di mana Jibril alaihissalam sampai di situ, Isra Mi'raj, dia kata, ya Muhammad, kami pun, malaikat pun tak boleh naik lagi lah atas daripada tu. Alam rahsia di mana Allah Ta'ala saja yang mengetahui apa yang ada di situ. Dia ada 4 istilah. Satu istilah lagi ada pun tak. Ini tuan-tuan, sahabat-sahabat dan tuan-tuan, jangan telan bulat-bulat lah yang ni. Maknanya anda sebut tu sebagai, orang kata apa, bagi yang berminat lah dengan falsafah. Alam mulk, alam malakut. Ada satu istilah lagi, nasut dia panggil. Alam nasut, alam lahut. 4 semua. Cuma nasut tu tak pasti. Tak ingat apa makna dia. Itu alam yang ada sebahagian ahli falsafah Islam yang dia bahagi gitu. Tapi setakat yang anda baca-baca tu, alam nasut, alam lahut, itu diambil daripada Kristian. Istilah dia panggil Kristian. Jadi istilah yang dia panggil, yang digunakan oleh falsafah Islam, makna yang mungkin kita kata memang orang kata apa, jatilah falsafah Islam, malakut, alam malaikat, kemudian alam apa kita panggil, alam tadi alam mulk, alam bawah. Bilangan jumlah, terdapat keterangan daripada hadis Rasulullah menggambarkan betapa ramainya para malaikat di langit, iaitu sabda baginda, aku dengar, kata Nabi, langit telah berbunyi. Nabi duduk di alam bawah, di depan para sahabat, tiba-tiba Nabi terdengar bunyi, satu bunyi yang sahabat-sahabat tak dengar. Tapi Nabi dengar. Kata Nabi, aku dengar langit telah berbunyi dan memang patut ia berbunyi, kerana tidak ada pada langit itu tempat seluas tapak kaki, melainkan ada di situ malaikat yang berdiri beribadah, atau yang rokok, atau yang sujud pada Allah. Jadi Nabi dengar tu tapak kaki malaikat tu. Nabi mendengar tapak kaki malaikat. Sebab itulah akidah Asy'ariyah ta'alluq kepada sifat sama' wal basar, bukan al-mabsurat, al-mabsarat juga al-masmu'at. Boleh faham, kita mengaji dah dulu. Ta'alluq kepada, kalau kita kata dari segi, kita kata Allah mendengar segala yang dapat didengar. Allah melihat segala yang dapat dilihat. Tapi dari segi akal begitulah. Tapi dalam akidah Asy'ariyah, ta'alluq Allah dapat mendengar segala yang wujud. Allah dapat mendengar dan melihat segala yang wujud, bukan segala yang dapat dilihat. Itu. Sebabnya kadang-kadang ada yang wujud tidak ada suara. Tidak ada suara pada penilaian manusia lah. Contoh macam kita kata malaikat ini. Malaikat yang bertempat di atas sana. Tiba-tiba Nabi kata dia mendengar. Dia mendengar kerana dia buka hijab pendengaran dia oleh Allah. Padahal dia bukan benda yang didengar. Mana malaikat yang sedang bersujud, sedang di atas sana. Macam kita di dunia pun, kalau orang sujud, bukan ada suara apa. Mana perbuatan sujud tidak ada suara. Tapi kita saja yang tak mendengar. Kadang-kadang dia ada suara dia ni. Ada suara. Sebab itu Nabi mendengar. Nabi kata, aku telah mendengar langit telah berbunyi. Dan memang patut ia berbunyi
Kan di atas sana penuh dengan malaikat. Malaikat yang mana? Yang tidak ada seluas tapak kaki melainkan ada sana malaikat berdiri beribadah dan rukuk sujud. Jadi menunjukkan kepada kita bahasanya balik pada tadi, malaikat walaupun dia alam mujarradat, ikut ungkapan ahli falsafah, tapi dia tetap terikat dengan tempat dan juga masa. Dan dia makhluk. Setiap orang mukmin wajib beriman kepada semua malaikat. Bagi malaikat ini sebut nama-nama mereka dalam Quran, wajib diimani setiap satu dari mereka. Adapun malaikat-malaikat yang tidak dinyatakan nama-nama mereka, maka wajib diimani secara umum, iaitu mempercayai bahawa, dalam bahasa Arab, ijmali. Iaitu mempercayai bahawa Allah mempunyai malaikat-malaikat yang banyak, yang mempunyai tugas dan peranan yang berbagai-bagai yang dijelaskan sebahagiannya tadi. Okay, Alhamdulillah, selesai kita untuk sesi hari ini. Selesai kita dalam tajuk yang cerita berkenaan malaikat, dan sebentar ini kita akan masuk tentang jin, iblis dan juga syaitan. Bagi tuan-tuan berselam, mungkin kadang-kadang kita baca tu agak lama, sejam, sejam setengah. Tuan-tuan dan sekalian yang ada urusan boleh tak tunggu, tak apa, insya-Allah nanti tengok rakaman. Yang tengok rakaman, insya-Allah. Sebab dia panggil kita baca banyak, cepat habis sikit. Begitulah. Kerana kalau kita dapat baca banyak kitab, itulah sebaik-baiknya dalam hidup kita ni. Banyak kitab yang kita boleh baca. Kerana tak perlu bimbang, tak ada penguraian sangat. Kerana bila kita baca kitab lain nanti, kita akan jumpa lah. Kita dipanggil setiap kitab yang kita baca tu, dia saling melengkapi di antara satu sama lain. InsyaAllah. Kalau kita hurai panjang sangat, nanti kita yang pertama akan menjemukan. Yang keduanya akan kita terhalang daripada kita bertemu dengan kitab lain lah. Dan mungkin ada kitab-kitab lain lagi. Dan selepas ini, mungkinlah ke depan nanti. Dan sekarang sedang semak terjemahan Ihya Ulumuddin oleh yang terjemahan penuh. Yang banyak ringkasan, terjemahan penuh. Dalam terjemahan sesatunya terjemahan Melayu. Kitab Ihya Ulumuddin ni yang diusahakan oleh penulis lama dari dia terjemah ni. Yang lebih, yang terjemahan itu diberi kata sambutan oleh Hamka. Apa nama dia? Saya pun tak ingat nama. Semalam duk baca semalam. Terjemahan oleh Tengku Haji Ismail Yaakob. Tengku Haji Ismail Yaakob. Terjemahan. Alhamdulillah, anda perhatikan memang terjemahan dia memang berkualiti lah, sangat-sangat berkualiti terjemahan tu. Terjemahan yang hampir dengan yang asal berdasarkan kemampuan bahasa Arab lah. InsyaAllah
Mungkin nak ajak baca nanti bahagian yang pertama saja, bahagian ilmu dan juga akal. Kerana bahagian pertama kitab Ihya ini, Imam Al-Ghazali dia menerangkan kepada kita disiplin ilmu. Sebagai maknanya disiplin ilmu merangkumi naqli dan aqli. Jadi maknanya kalau kita faham teori ilmu, kalau kita nak kata teori ilmu lah, teori ilmu Imam Ghazali ni, insya-Allah kita tak akan bacalah kitab apa pun, kita tak akan tersasar lah daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, insya-Allah. Bahagian yang pertama, tapi bahagian pertama pun 100 muka surat lebih. 100 muka surat lebih juga boleh baca. Dan yang agak mengembirakan tu kerana dia ada PDF, boleh download percuma 4 jilid ada PDF. Tak tahulah sebab apa penerbit ni dia bagi percuma. Boleh type lah terjemahan Ihya Ulumuddin, PDF. Type kat situ boleh download kan. Ya. Nanti kita akan makna bila ada percuma tu senanglah untuk kita tuan-tuan follow lah satu-satu insya-Allah. Mungkin selesai bacaan yang ni, kita pergi ke situ, kita membaca Kitabul Ilmi dalam kitab Ihya Ulumuddin insya-Allah, ya. Okey. Wallahu a'lam bissawab, kita berhenti di sini insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nak putuskan insya-Allah ya.